Bismillahirrahmanirrahim. Fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, puan-puan, ibu-ibu yang bersama, ayah jugalah yang bersama di belakang, yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu semula dan sambung semula majlis kita, yang mana kita boleh sebutlah majlis kita ni majlis untuk menambah kenal kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab Syama'il ni lah kitab yang memberikan pengetahuan kepada kita yang memang khusus tentang diri Rasulullah, akhlak Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan sebagainya. InsyaAllah lah kita baca sikit demi sikit, walaupun sebulan sekali. Yang penting adalah penambahan dalam harian kita tu, ataupun dalam kehidupan kita sedikit sebanyak maklumat-maklumat tentang Rasulullah SAW. Dan apa sahaja maklumat tentang Rasulullah ni, kesemuanya berkat, kesemuanya barakah, kesemuanya adalah rahmat, kesemuanya adalah faedah dunia dan akhirat buat kita. Jadi kita tengah baca bab ibadat Rasulullah, yakni khusus kalau dalam bab ini kebanyakannya cerita tentang solat qiyam, solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada hadis yang kelima dalam bab. Kalau ikut number ni, macam yang saya sebut, kita ada beberapa versi cetakan. Perempuan yang dah beli cetakan apa pun jangan bimbanglah, insya-Allah kita cuba follow bagi kena dengan cetakan masing-masing. Babnya bab ibadat Rasulullah, dan kita berada pada hadis yang kelima. Yang cetakan saya ni dia beri sekali dengan sanad, jadi saya akan bacalah. Perempuan jangan bimbang, insya-Allah dia akan sampai kepada tempat nama sahabat tu dan kandungan hadis. Qala al-Imam at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'nu qala haddatsana Ma'nun an Malik an Makhramata ibni Sulaiman an Quraib an ibni Abbas. Dekat sini yang kita jumpa ada daripada Ibn Abbas. Annahu akhbarahu, saya baca dulu matan teksnya, ini kita tengok terjemahan. Annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunata wa hiya khalatuhu. Bahawasanya Sayyidina Abbas memberitahu dia bermalam. Saya baca, saya terjemah saya dulu, lepas tu kita baca terjemahan dia. Dia bermalam di rumah Sayyidah Maimunah, isteri Rasulullah, yang mana Sayyidah Maimunah itu adalah khalah. Khalah maksudnya mak saudara sebelah mak. Ibu saudara yang sebelah mak kita panggil khalah. Ibu saudara yang sebelah ayah kita panggil ammah, ammun, ammah, perempuan ammatulah. Jadi dia bermalam di situ. Sayyidina Ibn Abbas ni kecil lagi lah masa tu. Qala fattaja'tu fi 'ardil wisadah, dan aku bermalam melintang tempat pembaringan. Wisadah tu bantal, bantal. Jadi aku melintang di situ. Maksudnya Rasulullah SAW tidur di atas bantai, Sayyidina Abbas tidur di belakang bantai tu. Okey, lebih-lebih kurang begitulah dia punya situasinya. Wattaja'a Rasulullah SAW fi tuliha, Rasulullah tidur dalam posisi yang hala memanjang. Sayyidina Abbas tidur posisi yang lebar. Di sini tunjuk tuan-tuan perempuan macam mana kadar kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Memang muat-muat sempit, cukup-cukup untuk hidup saja. Itu pada waktu malam Sayyidina Ibn Abbas cerita, aku tidur, Rasulullah tidur memanjang, aku tidur hala kelebar. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tidurlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta izan tasafal lail, sehinggalah hampir ke pertengahan malam. Au qablahu biqalil, ataupun sikit sebelum setengah malam tu sedikit. Au ba'dahu biqalil, ataupun lebih kurang lebih sikit daripada pertengahan malam. Rasul tidur sehingga waktu itu. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu terjagalah Rasulullah SAW, bangunlah Rasulullah SAW,
faja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi. Lepas bangun tu mula sekali Rasulullah buat apa? Rasulullah sapu kesan-kesan tidur pada wajah Rasulullah. Kita baca dulu, kita akan tahu insya-Allah. Thumma qara'a al-'ashra al-ayatil khawatima min surati Ali Imran. Selepas daripada itu Rasulullah terus membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Thumma qama ila shannin mu'allaqin. Kemudian Rasulullah pun bangun. Lepas dah Rasulullah sapu muka, Rasulullah pun baca 10 ayat daripada surah Ali Imran. Kemudian Rasulullah pun bangun pergi ke tempat bekas air yang digantung. Bekas air yang digantung. Fatawadda'a minha. Lalu Rasulullah pun ambil itu dan Rasulullah berwuduk daripada air yang Rasulullah dah siap sediakan sebelum tidur itu. Fa ahsanal wudu'a. Lalu Rasulullah memperelokkan wuduk baginda, menyempurnakan wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama yusalli. Kemudian Rasulullah pun bangun solat. Selepas dah berwuduk, Rasulullah pun bangun solat. Thumma qama yusalli. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu faqumtu ila jambihi. Maka aku tengok Rasulullah ni anak kecil. Dia kata tarbiyah kepada kanak-kanak. Dia tarbiyah kanak-kanak ni bukan suruh kita sebut, tapi lebih banyak kepada apa? Tunjuk. Rasulullah bangun, Rasulullah sembahyang. Jadi budak tu tengok, Sayyidina Ibn Abbas tengok, dia ikut, dia nampak apa yang Rasulullah buat. Maksudnya peratusan tu lebih kepada perbuatan. Itu pendidikan peringkat anak-anak ni. Cakap banyak-banyak nanti stres. Kecil pun dia dah ada dia punya apa? Bukanlah pressure masuk kan. Pom. Otak besar ni baru mak pun masuk 1000 perkataan sekali bercakap kan. Cakap juga tapi banyak pada tindakan. Jadi Sayyidina Abbas kata aku pun nampak Rasulullah solat, aku pun bangun. Aku pun solat sekali. Faqumtu ila jambihi. Aku pun berdiri tepi Rasulullah. Fa wada'a Rasulullah SAW yadahu al-yumna ala ra'si. Thumma akhadha bi udhunil yumna. Aku pun pergi duduk tepi Rasulullah, diri nak sembahyang. Rasulullah letak tangan Rasulullah di kepala aku dan Rasulullah pegang telinga aku yang sebelah kanan. Rasulullah tarik. Sebab apa? Sayyidina Ibn Abbas duduk di posisi yang salah. Sebab kalau lelaki sama lelaki ni sebelah kanan, dan Abbas pergi berdiri sebelah kiri. Ketika sembahyang tu Rasulullah pegang, Rasulullah tarik. Beri syarat suruh Sayyidina Abbas pindah ke sebelah kanan. Fafatalaha. Dan Rasulullah fatala ni picit sikit telinga tu. Pegang Rasulullah picit sikit. Okey, jadi kita akan sebutlah. Fafatalaha fasalla rak'atain. Rasulullah dah tarik tu, maka Rasulullah pun sambung teruskan solat sebanyak 2 rakaat, 1 salam. Thumma rak'atain, kemudian 2 rakaat lagi. Thumma rak'atain, kemudian 2 rakaat lagi. Thumma rak'atain, kemudian 2 rakaat lagi. Thumma rak'atain, 2 rakaat lagi. Thumma rak'atain, 2 rakaat lagi. 12 rakaat. Qala ma'nun 6 marratin, sebanyak 6 kali 2 rakaat. Jadi 12. Thumma autara, di hujungnya Rasulullah buat 1 rakaat. Jadi jumlahnya 13. Thumma taja'a, selepas selesai solat qiyam yang Rasulullah tunaikan itu, Rasulullah pun berbaring semula. Ittaja'a hatta ja'ahul muadzin, sehingga datanglah muazzin. Faqama, maka Rasulullah pun bangun semula. Fasalla rak'ataini khafifataini thumma kharaja fasalla subha. Selepas muazzin dah azan, Rasulullah bangun balik solat 2 rakaat yang ringan, yang ni solat qabliyah subuh. Solat fajar tu solat sunat fajar. Thumma kharaja fasalla subha. Kemudian Rasulullah pun keluar dan Rasulullah menunaikan solat fardu subuh. Saya tengok terjemahan ni, saya baca laju-laju terjemahan ni sebab tadi saya dah terjemah dah. Jadi saya terus pergi kepada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa beliau yang berkata Ibnu Abbas pernah bermalam di rumah Sayyidah Maimunah, iaitu isteri Rasulullah SAW. Sayyidah Maimunah salah seorang isteri Rasulullah, dan dia, yakni Sayyidah Maimunah ini adalah merupakan makcik sebelah ibu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku berbaring pada bahagian lebar bantal, menjeliklah, tidur sebelah lebar bantal tadi, dan baginda Rasulullah berbaring pada hala memanjangnya.
Ini Rasulullah dengan Sayyidah Maimunah. Baginda Rasulullah SAW tidur sehingga pertengahan malam, atau sebelumnya sedikit atau selepasnya sedikit. Maksudnya benda tu tidaklah tetap fix. Ada ketika Rasul bangun awal sikit pada separuh malam, ada ketika separuh malam, ada ketika lebih pada separuh malam. Benda tu bergantung pada keadaan lah kan. Tapi dia punya range dia melebihi ataupun pertengahan malam. Kemudian baginda Rasulullah SAW bangun dari tidur dan menyapu kesan tidur di wajah Rasulullah. Ini yang kita nak terang satu. Jadi menyapu kesan tidur ni macam kita buat ni lah. Ada setengah yang buat dia guna hujung ni, hujung tapak tangan ni kita lap, kita sapu, kita buang. Ini nak menghilangkan kesan tidur tu. Satu kesan yang boleh jadi ada pada mata kita. Kemudian itu kita sapu untuk mendatangkan kesegaran lah. Ini yang pertama dibuat bila Rasulullah bangun tidur. Rasulullah sapu muka dan juga Rasulullah hilangkan kesan-kesan tidur di muka. Itu yang pertama. Rasulullah itu maksud menyapu tidur, menyapu kesan tidur, menyapu kesan tidur daripada wajah. Dan membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Rasulullah SAW membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Sambil-sambil selalu saya akan rujuk juga tambahan syarahan ni daripada syarahan Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Jadi Rasulullah SAW membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran, yang mana permulaan dia daripada inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard sehinggalah habis surah Ali Imran. Ini antara sunnah ini antara sunnah Rasulullah SAW. Jadi daripada sini kita ambil hukum disunatkan, disebut oleh Imam Bajuri, yusannu li syakhs idza istayqadha qira'atu syai'in minal Quran. Disunatkan untuk kita bangun terjaga daripada tidur tu, baca sedikit daripada Quran. Rasulullah baca 10 ayat terakhir ni, lebih elok kalau kita mampu ingat lah, kalau kita buat apa. Tapi kalau tak ada pun, baca sikit daripada apa-apa ayat yang lain. Bacalah surah Ikhlas ke. Tujuannya ataupun faedah dia akan menghilangkan rasa berat, dia akan menghilangkan rasa, dipanggil rasa malas pada badan itu. Kan kita bangun kan letih, kadang tidur position tak kena, tapi dah nak kena bangun dah. Buatlah sikit satu pergerakan badan tu, kita dah buat dah, sapu muka. Dan pergerakan lisan pun kita buat juga dengan zikir dan juga bacaan sebahagian daripada Quran. Jadi dianya akan menghilangkan rasa berat dan rasa malas pada badan itu, dan juga ianya akan menghasilkan kecergasan untuk menunaikan ibadat. Bahkan saya kata disunatkan ayat ini secara khusus bagi yang mampu. Disunatkan baca 10 ayat ini bagi orang yang mampu, sebab ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda SAW bangun menuju qirbah, ini menuju kepada bekas air, qirbah ataupun syannin mu'allaqan, syannin mu'allaqin, ini bekas. Syan dalam bahasa Arab tu maksudnya qirbah. Qirbah, ini qirbah bekas ayat yang buat daripada kulit. Zaman dulu kan simpan ayat ni daripada kulit kan. Kita pergi kat kepala paip lah, mudah sekarang ni. Okey. Dan biasanya yang digantung di rumah-rumah orang ketika itu, satu sebagai simpanan untuk minum, untuk guna, dan satu lagi dia akan sejuk. Dia macam kita zaman kita, tempat kita yang dulu-dulu ni kita guna apa? Labu sayung tu. Kan? Simpan dalam tu dia sejuk. Dia lebih kurang begitulah. Cuma labu sayung ni kita tak gantung lah, kita tak di bawah kan. Yang ni yang dibuat pada kulit digantung untuk menjaga air, untuk simpan air dan juga untuk menyejukkan. Baik. Lalu Rasulullah SAW berwuduk daripada air dalam bekas tersebut, dan dengan air itu baginda SAW menyempurnakan wuduk dengan sebaik-baiknya. Rasulullah ambil wuduk sebagaimana wuduk orang nak solat, sempurna segala syarat, segala rukun dan segala sunat-sunatnya. Rasulullah ambil sempurnakan wuduk. Maksud sempurna wuduk tuan-tuan, bila kita jumpa hadis-hadis yang sebut tentang menyempurnakan wuduk ataupun memperelokkan wuduk, maksudnya ambil wuduk bagi sempurna yang rukun dan yang sunat-sunat. Kita buatlah basuh yang rukun cukup 3 kali, kemudian sunat-sunat yang utama tu baca bismillah, basuh tapak tangan, kumur, masuk air ke hidung, kemudian basuh muka yang rukun, basuh tangan 3 kali, sapu kepala 3 kali, basuh sapu telinga,
kemudian basuh kaki. Lepas habis itu kita baca doa yang apa, Allahumma ja'alni minat tawwabin tu, start dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat. Jadi habis itu kira tu sempurnalah tu. Eloklah wuduk yang dibuat. Rasulullah SAW menyempurnakan wuduk, memperelokkan wuduk. Kemudian baginda Rasulullah SAW pun bangun untuk solat. Jadi Rasulullah SAW pun bangun untuk solat. Jadi Sayyidina Umar kata, bila aku tengok ni, kita kata tarbiyah melalui perbuatan. Anak ni budak kecil, tak kejut lagi sebab kecil lagi kan. Tapi kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW di bulan Ramadan, khususnya malam-malam yang mulia, malam-malam yang 10 yang akhir ni, Rasulullah sebut kejutkan ahli keluarga. Maksud yang disuruh kejut tu termasuklah anak-anak yang sudah mumayyiz, dah umur 7 tahun 8 tahun, kejut juga. Kejut sikit supaya dia berasa, dapat rasa apa, dapat dilatih sikit sebanyak untuk solat ringan pada waktu malam ni. Tapi kebanyakan masa ni tidaklah disuruh anak-anak yang begitu untuk setiap hari kan. Bergantung pada keadaan dan masa. Jadi Sayyidina Ibn Abbas tengok, dia kata apa? Kemudian aku bangun untuk solat di sisi baginda SAW. Bangun duduk mana? Duduk di sebelah kiri. Lalu baginda Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepala aku. Duduk belah kiri Rasulullah bagi isyarat lah, tak kepala dan tarik, picit telinga sikit picit. Kemudian memegang telinga kananku dan menariknya. Yang ini untuk meletakkan Sayyidina Ibn Abbas ke sebelah kanan. Fafatalaha. Perkataan fatala ni bermaksud apa? Rasulullah tarik dan Rasulullah alihkan. Alihkan. Itu satu. Kemudian sebab apa Rasulullah nak tebuk? Walaupun ni budak kecil, ya tuan-tuan, budak kecil, dia manalah tahu secara tepat, tapi disuruh juga untuk kita maklumkan pada dia. Dari segi tanggungjawab, dia belum balik lagi, tapi memberitahu dan menerangkan, memperkenalkan kepada peraturan-peraturan hukum syarak ni dah mula dah mula sebut dah. Sebab tu bila Rasul tengok budak dia makan tangan kiri, Rasul kata, ya ghulam, wahai anak kecil, baca bismillah dan makan dengan tangan kanan. Kita memaklumkan itu sudah bermula. Lepas tu dia ulang lagi, kita maklumkan lagi, kita sebut lagi. Ini proses proses dia panggil proses tarbiyah kanak-kanak. Jadi Rasulullah nak peringatkan dia untuk alih duduk di sebelah kanan. Okey, baik. Jadi yang piat telinga ni, ini yang datang, dia bukan kita nak sebut sunnah, tapi ini dibuat oleh Rasulullah kepada anak-anak kecil. Rasulullah pegang telinga. Tapi kita kena ingatlah, bukan maksudnya pusing sampai merah ni. Ni pegang, dia panggil pegang ni, dia picit ni untuk menyegarkan dia, dan juga satu lagi dia panggil kita bangunkan dia punya fokus dia. Budak kita pegang. Tapi ingat tu kan, dia dalam keadaan jangan memudaratkan lah. Sebab apa? Dia ada unsur budak ni, dia akan rasa satu sentuhan orang yang guru yang bercakap dengan dia tadi, dan ketika tu dia akan benda tu dia akan ingat. Dulu kena masa tu cikgu cakap macam ni, situasi tu dia ingat, bukan setakat word, tapi dia ingat apa? Keseluruhan situasi itu. Jadi disebut ni lah. Sebab tu dikatakan, bukanlah hadis ke apa, dikatakan seseorang guru apabila dia picit telinga anak murid ni, itu adalah lebih sesuai untuk bagi dia sedar dan faham pada tempat-tempat yang perlu. Baik. Ada ketika-ketika yang dilaporkan juga, diceritakan Imam Syafi'i juga buat begitu pada sebahagian anak murid dia. Jadi itu semua datang daripada hadis, bukan sajalah. Tapi kita ingat benda tu tidak bermaksud sampai sakit dan sampai dengan kita faham dengan kadarnya. Baik, lepas dah selesai Rasulullah tarik Sayyidina Abbas, alihkan pusing Sayyidina Abbas duduk di sebelah kanan Rasulullah pun tunaikan dua rakaat macam yang kita sebut tadi, dan di hujungnya Rasul tutup dengan solat witir. Baik. Jadi daripada perbuatan Rasulullah ini, tuan-tuan dan puan, diambil bahawasanya solat malam ini, solat sunat malam, yang paling afdal dibuat dua rakaat. Kalau perempuan masa panjang ataupun tenaga banyak lagi, nak buat lebih daripada 2 rakaat lebih, nak buat lebih daripada 3.
Kalau kita sebut setakat saya sebut setakat yang kemampuan yang ada dengan tenaga dengan komitmen ni, paling-paling tidak pun kita cuba usahakan 10 minit sebelum azan tu dapat 3. Ini 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir contohlah. Ataupun kita niat siap-siap lah 2 rakaat tu sendiri adalah witir, sebab insya-Allah dia automatik dikira sebagai tahajud juga, sebab dibuat selepas kita tidur. Kemudian 1 rakaat lagi yang ganjil, rakaat yang ganjil bagi solat witir, dapatlah 3 rakaat. Kalau orang yang jenis dia dah buat solat witir awal tak ada masalah, tidur dia dah solat witir siap-siap dah, bangun subuh-subuh tu dia buatlah 2 rakaat solat, dia niat sebagai tahajud. Selesai dah, buat tak payah bimbang dah, witir tu dah selesai dah. Okey, yang penting ada sikit. Jadi yang pentingnya kita faham yang paling afdal 2 rakaat. Bila sebut afdal maksudnya yang paling elok, tapi tidak salah kalau dia nak buat 4 rakaat 1 salam, ataupun dia nak buat terus 10 rakaat 1 salam, lepas tu dia tambah 1 lagi witir. Semua tu ada dalam perbincangan kitab fiqh. Kaifiat, cara, semua tu ada perbincangan dalam kitab-kitab fiqh lah. Cuma kita nak sebut yang paling afdal ialah dibuat 2 rakaat. Jadi saya kata diambil daripada perbuatan Rasulullah ini, disunatkan kita memberi salam ini solat itu pada setiap kali 2 rakaat. Dan tak ada salah untuk kita sambung lebih daripada 2 rakaat, sebab juga dilaksanakan oleh Rasulullah. Ada ketikanya dibuat oleh Rasulullah SAW. Baik, tapi yang 2 rakaat tu lebih afdal, lebih afdal. Dan faedah hukum yang kedua daripada perbuatan Sayyidina Ibn Abbas tu, kita faham bahawasanya dibolehkan kita solat tahajud, solat malam secara berjemaah dengan isteri, dengan anak. Walaupun dari segi kategori solat malam ni, contohnya solat witir adalah solat yang disunatkan dalam bentuk bersendirian. Solat witir adalah solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah padanya. Maksudnya dibuat secara bersendirian. Sama jugalah macam qabliyah, kita tak buat jemaah solat qabliyah ba'diyah kan, disunatkan kita buat secara bersendirian, tetapi boleh untuk dibuat secara berjemaah. Sebab apa? Tengok ni, Rasulullah jadi imam kepada Sayyidina Ibn Abbas, menunjukkan bahawa tidak ada halangan, dibolehkan, sah untuk dilakukan secara berjemaah. Jadi tak ada jadi isu sangat lah. Ada setengah orang dia tak dia jadikan isu masjid buat pengumuman Qiyamul Lail berjemaah. Dia kata mana ada solat Qiyamul Lail ni buat seorang-seorang. Dia kata tenang-tenang, belum jumpa lagi. Ni contoh yang Rasulullah sendiri ada ketikanya Rasulullah juga melakukan secara berjemaah. Diambil ni jawaz, harus hukumnya untuk kita melakukan solat-solat sunat secara berjemaah, walaupun tidak dituntut untuk berjemaah. Cuma solat witir di bulan Ramadan mazhab Syafi'i sunat berjemaah. Hari-hari lain selain Ramadan sunat dituntut buat seorang-seorang, tapi boleh kalau nak buat berjemaah sekali-sekala. Baik. Dan satu lagi faedah daripada peristiwa ni adalah menunjukkan kepada keistimewaan dan kebijaksanaan anak kecil ni, Sayyidina Ibn Abbas ni. Ini bukan calang-calang orang, sahabat Sayyidina Ibn Abbas ni daripada kecil lagi memang bijaksana dan cerdik. Sebab daripada kecil lagi dia dah boleh perhati apa yang Rasulullah buat, dan dia boleh faham Rasulullah, dan dia boleh laporkan benda tu, cerita pada kita satu demi satu. Ini cahaya yang Allah beri kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, walaupun mereka masih kecil. Dan juga keberkatan tarbiyah dan didikan duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya habis selesai. Dan dalam bab dari segi afdalnya 2 rakaat starting tu kita buat paling ringan. Paling pendek 2 rakaat awal. Kalau yang perempuan yang sambung sampai 11-12 tu lah kan. 2 rakaat awal tu paling ringan. Maksudnya kita buka dengan qul ya, dengan qul huwallah contohnya. Lepas tu baru kita ambil yang kedua tu, tu paling panjang. Kemudian dia makin pendek. Itu kalau orang hafal Quran lah. Kalau tak hafal macam saya ni, qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah pun tak ada masalah, afdal insya-Allah. Tak ada masalah. Sebab kita jangan lupa
kuliah itu ada hadis sebut fadilat dia sekian-sekian, 1/4 Al-Quran. Ada hadis yang paling jelas sekali surah Al-Ikhlas, pahalanya seperti 1/3 Al-Quran. Jadi dia ulang baca tu, jangan memang saya ustaz, saya ni nak buat tahajud, saya malu sebab saya tak hafal surah, saya hafal qul ya Allah. Jangan malu. Sebab apa? Itulah rezeki yang Allah beri pada kita, bahagian yang kita dapat. Dan memang ada kemuliaan pada bacaan-bacaan surah-surah tersebut. InsyaAllah yang penting kita buat. Jadi jumlahnya dalam hadis ni 13. Dalam hadis ni disebutkan Rasulullah buat 13. Di hujungnya Rasulullah tutup dengan witir. Rasulullah menunaikan solat malam Rasulullah pada dalam riwayat ini sebanyak 13 rakaat. Baik. Ya. Sujud tahajud tadi tak bacaan yang lain? Kita baca tasbih macam biasalah. Kita baca tasbih macam biasa. Baca tasbih subhana rabbi. Apa-apa saja pun buat macam solat biasa yang mana kita boleh. Contohnya doa iftitah, kita tak hafal lafaz lain doa iftitah. Kita baca doa iftitah yang kita dah hafal untuk solat fardu ni, tak ada masalah. Buat saja apa yang kita dah biasa, sama saja insya-Allah. Walaupun kita tak nafi ada hadis-hadis yang sebut bacaan doa iftitah yang lain. Kita tak hafal yang tu, tak ada masalah. Kita baca apa yang kita dah hafal, dan jadi kita buat. Baik. Kemudiannya Rasulullah selesai solat witir tu, Rasulullah pun berbaring. Berbaring ini tidurlah. Tidur semula dengan baki masa yang ada itu, sehinggalah sampai azan subuh. Rasulullah pun bangun. Rasulullah tunaikan pula solat sunat subuh. Fajar, solat sunat subuh, solat sunat fajar, samalah solat sunat fajar, solat sunat subuh, nama yang sama dan nama yang berbeza, perkara yang sama. Kemudian Rasulullah keluar untuk solat fardu subuh bersama dengan para sahabat. Ya. Kita malam ni di sisi kita berubah. Kita tak statik macam kiraan jam yang kebiasaan yang kita sebut datang daripada barat ni lah. Daripada 12 AM tu 12 lah. Itulah dia punya midnight kan. Kita berubah lah sebab waktu maghrib dan waktu subuh tiap-tiap hari kita berubah. Jadi kita campur maghrib tu dengan subuh, kita bahagi tengah. Itulah pertengahan malam. Cuma itu kalau kita bahagi dua. Maksudnya kita ambil second half daripada malam, separuh yang kedua daripada malam, itu paling elok. Dan separuh yang pertama tu guna untuk rehat dan tidur. Kalau kita bahagi tiga pula, sama juga, kita ambil jam maghrib tu dengan jam subuh, kita campur, kita buat pecahan, 3 pecahan. Jadi 1/3 kita ambil 1/3 yang akhir, 1/3 yang akhir. Itu kalau kita nak pecah pada 3. Kalau macam kita ni, kita pecah 6 lah. Kalau kita nak kita cuma kalau kita pecah 6, sama juga campur maghrib dengan subuh tu, kita buat 6 bahagian tu. Kita dapat berapa jam, kita bahagi daripada 6, kita ambil, kalau mampulah kita ambil yang kelima, pecahan yang kelima tu. Yang baki lagi 1/6 tu kita guna untuk baring ni, untuk tidur sekejap. Cuma macam kita pernah sebut dulu, bukan senang lah. Kalau dah yang 1/6 yang lah tu kita lena, takut tak bangun. Jadi dia berbalik-balik kepada apa yang kita mampu. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita dapat 10 minit sebelum azan pun, insya-Allah dah cukup baik dah. Dah cukup baik dah, sebab ada bahagian daripada solat malam yang kita dapat. Jangan kita duk berasa nak ambil hafsah-hafsah, berat-berat yang sedangkan kita belum, dengan komitmen kita belum kita mampu lagi. Jadi kita dalam bab beribadat ni, dalam bab solat, dalam bab solat sunat ni, kita mesti seimbangkan dengan komitmen yang lain. Khususnya macam perempuan yang muslimat ni, yang muslimat, kita ada komitmen bangun pagi nak siapkan sarapan anak barangkali, sarapan suami. Jadi kalau kita lebihkan solat malam sehingga kita terganggu yang ini, maka tak kena prioriti dia. Sebab yang ini pahala sunat solat malam, afdal, besar pahala, insya-Allah bekal akhirat. Tapi yang ini pun afdal, bahkan boleh jadi lebih afdal sebab melibatkan khidmat kepada anak-anak, suami. Jadi dia masuk, pahala dia lebih besar lagi.
sebab dilibatkan kefarduan khidmat. Jadi kita seimbangkan. Kita tak mau yang ini ganggu yang ini, kita mau juga yang ini sampai terlepas yang ini. Jadi kita seimbangkan. Biarlah sikit tapi berterusan. Okey. Baik. Suami isteri saja tolong buat sarapan kan. Suami buat juga. Habis beli kat kedai lah. Okey. Kan, tak apa. Masak. Susah juga masak dengan buat semua ni kan. Itu yang kita dapat daripada hadis yang pertama dan apa Rasulullah tunaikan yang kita sebut rakaat yang ringan tu adalah rakaat sunat subuh solat sunat subuh. Dan solat sunat subuh ni pun disebut ringan sebab apa? Sebab sunat antara surah yang sunat baca ketika solat sunat qabliyah subuh ni Qul ya dan Qul huwallah. Itu antara surah yang dianjurkan untuk kita baca ketika itu. Baik. Iya, tapi kita memang Rasulullah SAW akan solat di dalam rumah lah. Tapi kita kena faham situasi tu, rumah Rasulullah tu bersambung dengan masjid. Jadi dari segi kalau kita mampu atur, maksudnya kita boleh atur timing tu, azan subuh kita di rumah, kita siap-siap ambil wuduk dan kita solat sunat subuh di rumah. Kemudian kita sempat sampai ke masjid, Tok Imam, Tok Bilal baru qamat. Kita nak dapat takbir bersama-sama imam tu kan. Tu pun fadilat besar tu. Jadi kalau kita boleh manage, maka buat di rumah lebih afdal, barulah pergi ke masjid. Tapi kalau kita solat sunat subuh di rumah, sampai tahiyat akhir dah ke masjid. Baiklah kita manage, kita berada di masjid siap-siap masa sebelum azan tu, supaya kita dapat belakang. Itu yang saya sebut dalam pelaksanaan yang kata solat sunat lebih afdal di rumah. Ya betul. Tapi bukanlah bermaksud tak boleh buat di masjid. Bahkan ada ketikanya patut kita buat di masjid lah, sebab nak supaya dapat belakang. Okay. Baik, pergi hadis yang kedua insya-Allah. Hadis yang kedua pagi ni, hadis yang ke-267. Qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala haddatsana qala haddatsana Waqi'un an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan. Daripada haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Waqi' daripada Syu'bah daripada Abi Jamrah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam sebanyak 13 rakaat. Rasulullah solat malam sebanyak 13 rakaat. Yang dalam bab 13 ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, kebanyakannya menyebut tentang maksimum solat witir. Dia spesifik solat witir. Solat yang kita solat malam dengan kita niat solat witir. Solat witir ni maksimumnya 11. Maksimumnya 11. Jadi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Kalau kita dah cukup 11 malam tu, kemudian kita nak sambung lagi dengan kita nak buat witir pula, dah tak sah dah lah. Sebab apa? Dah cukup. Dah cukup dia punya tuntutan dia. Tapi ada juga pendapat yang kata 13 sebab inilah. Sebab apa? Hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abbas dan sebagainya. Cumanya ada yang huraikan macam mana jadi 13 sedangkan witir adalah sebanyak 11, sebab dicampur sekali dengan ba'diyah isyak. Jadi ba'diyah tu 2, witir 11. Jadi jumlahnya 13. Itu sebahagianlah apa cara para ulama nak memahami hadis ni, nak mengharmonikan. Tapi tidak bermaksud tak boleh solat sunat malam lebih daripada jumlah itu. Sebab yang kita bincang ni spesifik adalah solat witir. Sebelum tu dia nak buat solat hajat, dia nak buat solat tasbih, dia nak buat solat apa pun, dah 10 rakaat contohnya. Lepas tu dia nak sambung pula sebab dia kuat tenaga dia, nak sambung 11 rakaat solat witir, ambil maksimum.
silakan. Yang kita bincang tak boleh lebih tu ialah jika diniatkan sebagai witir. Okey. Jadi yang dikatakan Rasulullah SAW solat 13 ni termasuklah solat sunat isyak ni ba'da isyak ataupun apa-apa solat-solat malam yang lain. Adapun witir sebanyak 11. Okey. Itu huraian yang disebut oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah. Hadis yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awanata an Qatadah an Zurarah bin Aufa an Sa'd bin Hisham an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili mana'ahu min dhalika an-nawm aw ghalabathu 'aynahu shalla minan nahari thintai asyrata rak'atan. Kita baca hadis ini insya-Allah. Jadi kita tengok huraian dia. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abu Awanah daripada Qatadah, daripada Zurarah bin Aufa, daripada Sa'ad bin Hisham, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah beritahu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak solat malam. Ini terlepas solat malam. Rasulullah peringkat awal ni solat malam itu adalah menjadi kefarduan kepada Rasulullah. Tapi kepada umat ni tidaklah. Solat malam ni adalah kewajipan kepada Rasulullah SAW. Kewajipan Rasulullah lebih besar dan lebih berat berbanding umat. Sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW tidak solat malam. Ada ketika-ketika kalau Rasulullah SAW tidak solat malam kerana terhalangnya. Apa halangan? Boleh jadi tertidur. Semua itu Allah Ta'ala jadikan kepada Rasulullah sebagai panduan kepada kita. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, salah satu keistimewaan Rasulullah tidur hanya tidur mata dan jasad Rasulullah, tetapi hati Rasulullah sentiasa jaga bermunajat pada Allah dan sebagainya. Tidak bukan macam kita ni tidur dengan mata dengan semua habis. Tapi dalam keadaan begitu, macam mana pula Rasulullah SAW boleh terlepas? Itu Allah Ta'ala jadikan sebagai panduan untuk kita. Jadi Rasulullah SAW ketika tidak dapat solat malam kerana terhalang disebabkan tertidur ataupun kedua-dua matanya mengalahkannya, maksudnya tertidurlah, letih dan sebagainya, itu mengantuk, baginda SAW akan melakukan solat pada siang hari, yang ini solat sunat siang hari sebanyak 12 rakaat. Rasulullah SAW akan tunaikan sebanyak 12 rakaat. Jadi apa yang dilaporkan dalam hadis ini, jadi maksudnya Rasulullah SAW tidak solat malam, ada ketiganya sebab letih, ada ketiganya sebab tertidur dan sebagainya. Rasulullah akan solat pada waktu siang sebagai qada kepada tahajud baginda. Rasulullah akan solat siang itu sebagai niat qada kepada tahajud. Sebarang solat sunat yang kita sudah biasakan, sudah kita memang lazimi, apabila kita tertinggal sunat untuk kita ganti. Yang kita dah biasa buat lah. Sudah witir. Boleh. Lebih je pula. Sebab tu kita kata tak ada halangan untuk, ada bahagian dia ambil hadis tu, dia kata solat malam tak boleh lebih 11, atau Ramadan pun tak boleh lebih 11. Jadi tarawih 8, witir 3. Itu maksimum. Mana ada tarawih 20. Kita kata tu salah faham lah. Sedangkan yang bincang itu adalah solat spesifik, solat witir. Jadi saya buat solat-solat lain dengan jumlah yang lebih, silakan. Tak ada masalah. Ustaz, kalau witir tu lepas isyak kita dah buat, lepas tu tengah malam tu tak witir dah? Tak perlu dah. Boleh terus. Tak perlu. Memang ada perbincangan tentang buka balik witir, tutup balik witir. Tak perlu. Boleh nak buat gitu pun boleh. Cuma yang tu mungkin agak rumit sikit. Kita ambil yang mudah insya-Allah. Terus kita buatlah. Kita memang kita tahu, kita bimbang takut kalau tak witir dulu lagi sedar-sedar dah subuh kan. Kita biasakan jenis kita tu, kita biasakan solat witir awal. Lepas isyak terus buat. Ini juga dibuat oleh sahabat Rasulullah, antaranya Sayyidina Abu Bakar pilih yang ini, Sayyidina Umar yang hujung. Dan Rasulullah sendiri sebut kalau mampu lah, maksudnya Rasulullah kata jadikan solat malam kamu itu yang terakhirnya adalah solat
Solat witir itu sunat bagi yang mampu. Jadi kita yang pilih yang tak apa mampu ni kita buat siap-siap. Jadi malam kita jaga. Nak kena buka balik tak? Boleh terus. Buatlah solat tahajud apa semua, tak silakan. Lepas tu kita boleh mula tak sedar. Bila tak sedar, sedar. Yalah. Itu satu. Tak apalah. Itu kita kata biasalah. Biasalah kan. Boleh kalau kita dah biasa buat, silakan. Cuma kita nak sebut tentang qada solat sunat ni, maksudnya yang semasa lah. Contohlah hari ni kita terlepas tahajud, kita duduk biasa buat 3 rakaat malam, jadi kita bangun yang tu kita niat ganti semalam yang kita terlepas. Dia dalam waktu lah ke waktu zuhur? Dah waktu mana-mana waktulah, tapi yang Rasul buat waktu duha. Tapi waktunya terbuka. Maksudnya macam qada. Bila-bila masa yang kita rasa lapang, kita nak qada, silakan. Cuma yang saya sebut tadi, contoh hari ni dah terlepas, esok pun terlepas, lusa pun terlepas. Contohnya, janganlah kita bebankan diri kita nak qada yang sunat tu sampai kita ada. Setakat mana yang kita mampu buatlah. Yang eloknya malam tu terlepas, esok buatlah terus. Kalau dah terlepas, tak apalah. Sebab apa? Keutamaan tetap kepada kefarduan. Boleh. Sebab apa? Sebab bila kita dah biasa buat, sudah dikira sebagai kita orang yang biasa buat. Ya. Ya, itu memang kita tak boleh nak nafilah. Sebab mengutamakan qada yang fardu lebih afdal. Contohlah perempuan diberi rezeki boleh bangun malam tiap-tiap malam pukul 5 pagi. Tapi ingat masa muda-muda banyak lagi yang kita tak qada. Guna untuk qada. Sebab masih kita dapat satu solat. Solat pula solat fardu, masih dikira qiyam. InsyaAllah dikira qiyam. Kita buat di waktu malam. Jadi memanglah kalau segi prioriti dia mengutamakan yang fardu itu adalah lebih patut. Lebih patutlah. Kita perbincangan dia panjanglah kan. Yang tu tak apa lagi, kita simpan di hujung kelas nanti. Ya, boleh. Selagi dalam waktu tu boleh kita jarakkan. Contoh kan, kita buat 3 dan 1. Contohlah, kita niat tak apalah. Yang aku dah niat siap-siap muqaddimah witir ni, ataupun kita niat solat sunat witir 2 ni buat awal sebelum isyak. Sebelum isyak pula. Sebelum tidur. Sebelum isyak belum masuk waktu solat sunat witir juga solat tarawih mesti selepas kita dah buat isyak. Jadi kita buat siap-siap lepas isyak tu kita tidur. 2 rakaat tu kita buat. Lepas tu lagi mangkit hujung baru kita, insya-Allah masih sah lagi sebab dia dalam waktu lagi. Tidak disyaratkan, dia panggil muwalah tu tidak disyaratkan berturut-turutan. Yang buat sekali lebih elok lah. Itulah yang kebiasaannya kan, kita sekalikan dengan yang ganjil tu. Cuma kalau ada jarak kita senggangkan masih sah lagi insya-Allah. Contoh kita tengah buat witir 2 rakaat tu, tiba-tiba ada tapi tengok dapur kan Ustaz. Kita tinggal Ustaz, kita sambung, tak ada masalah insya-Allah. Masih lagi selagi dalam waktu dia. Ya. Ya, lepas tu kita sambung balik. Sebab kita dah kira dah tadi dah buat 2 dah. Okey, insya-Allah. Solat tabat boleh buat bila-bila masa saja kan? Ya, waktu malam lah. Waktu malam tu kita boleh buat bila-bila. Kita tengok juga sebab ada yang katakan solat taubat ni sama macam solat mutlak. Jadi kita ambil kira waktu yang makruh tu, jangan kita buat waktu makruh. Lagi saya sebut lagi lepas ni insya-Allah. Okey, saya sambung sikit lagi. Jadi yang dikatakan Rasulullah solat 12 rakaat waktu siang itu sebagai ganti kepada tahajud baginda, sebagai qada pada tahajud baginda SAW. Jadi kita fahamlah, kalau kita terlepas witir pun boleh, ataupun sunat untuk kita qada pada siangnya. Terbuka. Cuma kita sebut dengan kiraan tadi lah. Jangan sampai dah banyak sangat, duk kira berapa kali dah. Duduk pening nak qada witir yang 5 hari tu, lah kali solat fardu ke mana? Kita tak mahu itu. Urusan-urusan ke mana? Sebab apa? Ke mana pun dia sunat, maka kita layanlah dengan kadar sunat. Baik.
Jadi solat sunat tahajud yang kita biasakan, kita terlepas, kita buat. Ini disebut oleh Imam Nawawi bukan setakat solat lah, bahkan wirid harian pun begitu. Contoh orang yang biasa sehari dia baca 2 muka surat, tiba-tiba hari tu busy, terlepas, besok dia buat 4 muka surat. Sebagai apa? Hari ini dengan yang semalam ganti. Supaya apa? Supaya benda tu tidak membiasakan dia meninggalkan sampai last sekali tinggal terus. Tapi macam saya sebutlah, dengan kadar yang segera lah kan, dan yang kadar mampu lah. Contoh hari ni dengan esok tertinggal, janganlah biar sampai 8 hari tertinggal, dia nak himpun 16 tambah 2 jadi 18. Maksudnya cepat-cepat kita ganti, supaya kita nafsu kita tu dilatih untuk tak, bila dah tinggal buat tak tahu saja. Itu pun kita tahu dengan kadar yang kita mampu. Okey, baik. Jadi semuanya ada hadis belaka, semuanya ada anjuran daripada Rasulullah SAW belaka. Sebab antaranya hadis Rasulullah sebut, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa yang tidur daripada kebiasaan wirid amalan dia pada waktu malam, ini solat dia 2 rakaat malam dia tertinggal, aw an syai'in minhu, ataupun sebahagian daripadanya, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kana kaman qara'ahu minal lail. Lalu dia buat pada waktu duha sampai sebelum zuhur tu sama seakan-akan dia buat waktu malam. Ada riwayat yang disebut oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah. Jadi kalau kita ada kelapangan siang tu, antara duha tu sampai ke zuhur, kita isilah. Kita isi. Baik. Itu hadis yang ke-3 hari ni. Kita ambil sikit lagi. Hadis yang ke-268. Qala haddatsana, itu dah selesai. Qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Hisham yani Ibn Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Ini kita tutup kelas kita hari ini dengan hadis ni. Qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Usamah, daripada Hisham iaitu Ibnu Hassan, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kalian bangun untuk solat sunat malam, maka bukakanlah solatnya, start solatnya tu, mulakan solatnya itu dengan 2 rakaat yang ringkas. Mulakan dengan 2 rakaat yang ringkas. Sunat sunat kita mula dengan yang ringkas dulu. Maksudnya kita sebut baca Fatihah dengan Al-Kafirun, Fatihah dengan Al-Ikhlas, supaya kita ambil hak ringan dulu. Jadi begitu juga tujuan dia apa? Satu cerita hikmahnya lah. Hikmahnya ialah untuk mendatangkan kecergasan dan mendatangkan kesegaran. Dan satu lagi, jiwa manusia ni kan, bila kita berjaya komplit satu task tu, dia berjaya komplit satu tugas walaupun kecil, dia akan bagi semangat untuk kita buat tugas yang lain. Ini yang orang pakar motivasi kita, bangkit tidur tu boleh kemas tilam tu, satu kejayaan yang besar hari tu. Sebab apa? Sebab kita berjaya komplit satu tugas walaupun kecil, tapi dia datangkan semangat untuk buat tugas yang lain. Dia kata apa? Tarbiyah pada tarbiyah membersihkan katil. Walaupun kecil dan simple, tapi itu satu dia kata satu achievement bagi tu. Dah suruhlah. Satu kejayaan lah bagi tu. Semangat aku hari ni aku dah settle satu kerja. Tak kira tak. Macam tu kita berjaya buat 2 rakaat yang ringan, datanglah semangat, datanglah kecergasan untuk kita sambung lagi untuk ibadat pada malam itu. Sunat kita mulakan dengan yang ringan dulu pada malam tersebut, supaya ianya lebih ringan pada badan dan juga pada diri kita. Jadi insya-Allah untuk yang hadis berikutnya kita bawa ke kelas akan datang. Jadi kita tutup dulu setakat ini di hadis yang ke-270 lah. Jadi kita akan start nanti pada muka surat 209 muka surat 209. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi